السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syarudin, ahibati fillah, muslim muslimat ini mulia Allah sekalian. Kita menyambung kembali kuliah tafsir kita dalam surah Al-Muzammil pada ayat ke-11, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صدق الله العظيم. Dan biarkanlah aku saja bertindak kepada orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan berilah tangguh kepada mereka barang sebentar. Kerana sungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkong dan azab yang pedih. Pada hari bumi dan gunung ganang bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Sungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, wahai kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersabar dalam ayat yang lalu terhadap pendustaan golongan yang as-sufaha, al-hanqa, golongan yang bebal daripada golongan musyrikun itu. Allah telah memerintahkan Nabi untuk meninggal mereka dengan cara yang baik, jangan layan sangat dengan celaan mereka. Dan kemudian biarkan aku saja yang bertindak terhadap golongan yang mendustakanmu itu, wahai Muhammad. Serahkan kepadaku orang-orang yang mendustakan itu, juga mereka yang memiliki harta kekayaan lalu sifat angkuh, padahal sungguhnya mereka lebih mampu untuk buat taat kepadaku daripada orang lain dengan harta yang diberikan itu. Patutnya makin kaya ni makin mudah untuk beribadah kepada Allah, tuan-tuan. Tapi manusia ni masalahnya bila dia kaya dia lupa. Kala innal insana la yatgha. Jangan miskin sangat, jangan kaya sangat. Kaya sangat melampau-lampau sampai tak ada peluang nak beribadah kepada Allah SWT, masalah. Miskin sangat sampai menjual agama, masalah. Jadilah yang pertengahan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Bebanan pun tak banyak, tanggungjawab pun tak banyak, kenalan pun tak ramai. Jadi Allah telah firman di sini, wa mahilhum qalila, beri tangguh kepada mereka walaupun sebentar, perlahan-lahan. Dan ini sama dengan ayat surah Luqman yang pernah kita tafsirkan dahulu, tuan-tuan. Numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adzabin ghalidh. Kami biarkan mereka ni bersenang-senang sebentar sahaja, kemudian kami akan tarik mereka masuk dalam siksa yang keras. Dengan sebab itu Allah berfirman di sini, inna ladaina ankala, sungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat. Ini ikatan-ikatan. Inilah pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah, Tawus, Muhammad bin Ka'ab, Abdullah bin Buraidah, Abu Imran al-Jawni, Abu Mijlas, Al-Dhahak, Hamad bin Abi Sulaiman, Qatada, Suddi bin Mubarak, Thawri dan lain. Bahawa maksud ankala ni adalah ikatan-ikatan. Wajahima maknanya api yang menyala, iaitu api yang berkobar-kobar. Wa ta'aman dha gussah, dan makanan yang menyumbat dalam kerongkong. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, melekat dalam kerongkong, tak boleh masuk dalam perut, tak boleh pula nak dikeluarkan kerana dia sudah tersangkut. Jadi dalam ayat lalu, tuan-tuan, ini merupakan satu bimbingan Allah Ta'ala kepada Nabi untuk menyiapkan mental baginda Wasallam melaksanakan tugas sebagai dakwah. Diperintahkan baginda supaya tabah, menahan diri, bersabar menghadapi gangguan musyrikun,
Jadi perintah ini bukan bererti bahawa orang-orang yang mengganggu baginda dibiarkan begitu saja. Tidak. Ayat-ayat ini menjelaskan bahawa Allah sendiri yang akan menghadapi mereka dan memberi perhitungan yang selayaknya. Jadi ayat ini bagi pesan, tuan-tuan, wahai Muhammad, engkau tidak perlu menghiraukan gangguan mereka. Tidak perlu memikirkan bagaimana nak membalas dendam terhadap mereka. Yang dituntut darimu hanyalah menyampaikan dakwah. Perintah daripada aku ni, kami yang akan mengambil tanggungjawab membalas kejahatan mereka itu. Perkataan Dharni ni, tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab, lihatlah Kamus Al-Aziz sebagai contohnya, Kamus Al-Farid. Dan perkataan Dharni datang perkataan Wadhara. Wadhara ni pada mulanya bererti memutuskan, tapi kemudian pengertiannya berkembang menjadi meninggalkan, kerana sesuatu yang terputus itu tertinggal lah. Jadi kata ni digunakan dalam Quran untuk tujuan ancaman, dan keseluruhannya ditujukan kepada mereka yang mendustakan Quran. Setiap kali disebut kataan Dharni ni dalam 3 tempat daripada Al-Quran Karim, tuan-tuan, dia merujuk kepada ancaman kepada orang yang mendustakan Nabi-Nabi yang diutuskan kepada mereka. An-Na'mah, An-Na'mah, An-Na'mah yang kita lihat dalam ayat ini, tuan-tuan. Wa dharni wal mukadzibina ulil na'mah. An-Na'mah, Na'matun ni datang dari perkataan Na'imah, yang kemudian bertukar menjadi buah bentuk dalam tasrif. Kalau kita belajar tasrif, jadi ni'mah, jadi na'im, jadi na'ma, jadi an'um, ataupun an'amta alaihim. Tentulah tiap-tiap satu ni ada perbezaan dari sudut ertinya, walaupun keseluruhannya, keseluruhan perkataan ni, tuan-tuan, bermuara kepada makna yang asal, iaitulah an-na'mah. Maknanya, tuan-tuan, satu kelebihan, anugerah daripada Allah SWT, berarti bertambah ataupun berlebih. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kalau sebut perkataan na'mah dengan fathah pada huruf nun, bukannya kasrah, ia menggambarkan bahawa secara tepatnya kelebihan dan nilai tambah yang mereka peroleh itu digunakan untuk berpoya-poya, bermegah-megah. Ini na'mah, na'matun ulil na'mah. Maknanya dengan nikmat yang Allah berikan itu menjadikan mereka terpedaya, maghrur, ditipu, disangkakan dengan wang itu untuk bermegah-megah, untuk menunjuk-nunjuk. Ini seumpama berlaku pada setengah raja-raja Arab yang diberikan Allah SWT nikmat kekayaan berupa minyak, berupa kekayaan bumi, tapi apa yang mereka lakukan, tuan-tuan? Bermegah-megah untuk berpoya-poya, untuk hidup sebagai raja, merupakan tanggungjawab kepada orang miskin begitu banyak. Negara umat Islam ditindas di Palestin, tak ada sebarang usaha dilakukan. Orang Islam masih ramai lagi miskin, Rohingya ditekan, tak ada apa usaha dilakukan. Masih lagi megah untuk beli kelab bola sepak, untuk meninggikan lagi bangunan, untuk melemparkan wang sesuka hati di kelab-kelab malam, seperti yang dipamerkan di mana-mana dalam sebaran maklumat pada hari ini, YouTube dan sebagainya. Na'udzubillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Mahila, mahila ni datang perkataan mahla, muhla, mahala, yang antara lain maknanya, tuan-tuan, tenang, berhati-hati. Amhilni ila yaumi yub'atsun. Pernah kita belajar dahulu tentang permintaan syaitan kepada Allah SWT supaya dipanjangkan umurnya. Daripada makna ni, tuan-tuan, kemudian dia berkembang, antara lain maksud menangguhkan. Asalnya makna tenang, perlahan, tapi kemudian baru pada makna penangguhan. Kerana penangguhan ni biasanya mesti tenang, tangguh dulu satu benda, tak ada ribut. Tolong tangguh dulu majlis perkahwinan ni, tangguh, maknanya boleh kita susun balik semula strategi dengan lebih tenang, lebih aman. Mahil, mahil ni dia ambil perkataan mahala, dia mengandungi makna sedikit demi sedikit, berbeza dari perkataan amhil yang berasal dari perkataan amhala, yang menggambarkan serentak ataupun sekaligus. Ayat ke-11 ni, tuan-tuan, menggunakan bentuk yang pertama, iaitu menggambarkan erti sedikit demi sedikit. Ini berarti bahawa Nabi Muhammad SAW dan semua pengikut Nabi Muhammad SAW dituntut oleh ayat ini berkali-kali, dari saat ke saat bersabar untuk menangguhkan sampai akhirnya tiba perhitungan serta pembalasan Allah SWT terhadap golongan yang ingkar yang menentang mereka. Kalau begitu, bila nak sampai siksaan dalam yang dijanjikan oleh Allah ni, tuan-tuan?
Itu sebab isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, dalam satu riwayat yang disebutkan kepadanya berpendapat bahawa ancaman seksa tersebut terlaksana ketika peperangan Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijrah, lebih kurang 15 tahun selepas ayat ini turunkan. Lama 15 tahun ini, bukan overnightnya kemenangan tu boleh berlaku. Berjuang sikit nak harap kemenangan. Belum lagi diuji sebagaimana para sahabat Khabbab bin Al-Arat yang telah dibakar, dianiaya, bila Rabah lempak dengan batu, Sumayyah mati dan keadaan begitu sekali terharunya penyiksaan dilakukan kepada beliau dan suaminya Yasir. Bukan mudah seperti disangka, tuan-tuan. Tengok, 15 tahun selepas itu barulah Islam menang dalam perang Badar. Itu lama. Ini perkataan yang disebut oleh Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW dan para pejuang kebenaran supaya faham. Wa mahilhum qalilah. Tunggu dulu sebentar, 15 tahun sebentar ingat. Kalau anak bola dah balik, tuan-tuan. Tapi inilah hakikat dalam hidup. Kita ukur dengan ukuran dunia, kita rasa panjang. Tapi dengan ukuran akhirat sebenarnya ia pendek. Sebagian ulama tidak sependapat dengan kata-kata ini. Mereka memahami ancaman yang diisyaratkan oleh Allah SWT akan terjadi ke akhirat. Pendapat ini kalau kita perhatikan, tuan-tuan, didokong oleh banyak ayat yang bicara tentang berbagai bentuk siksaan di alam akhirat. Ini juga satu pandangan kedua yang wajar juga dipertimbangkan. Maknanya siksaan itu Allah SWT tangguhkan bukan di dunia tapi di akhirat besok lebih pedih. Ladaina maknanya di sisi kami. Ia bentuk jamak. Sedangkan dalam ayat ke-11 lalu dia menggunakan bentuk tunggal. Wadharni, biarkan aku. Tengok, perhatikan ayat ni benar-benar. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina. Tengok, ladaina. Tadi wadharni, biarkan aku. Kini ladaina. Jadi bentuk jamak ni, tuan-tuan, untuk menggambarkan bahawa bersama dengan Allah SWT di sisi Allah ni ada para malaikat dan berbagai bentuk penyiksaan yang akan ditetapkan oleh Allah SWT sendiri kepada para malaikat itu. Jadi dijalankan kerja ni oleh para malaikat yang ramai bagi menunjukkan keagungan kehebatan Allah SWT. Jadi alat-alat itu sangat luar biasa, tidak seperti yang tergambar dalam benak seseorang yang ada kat dunia ni. Jadi ladaina digunakan untuk perkara-perkara luar biasa, perkara-perkara yang tidak terfikir dan fikiran. Begitu hebat kekuasaan Allah SWT, mempunyai malaikat-malaikat ramai untuk menjalankan tanggungjawab penyiksaan dilakukan kepada orang yang ingkar itu. Ankala jamak perkataan nakl, yang pada mulanya bermakna menghalang, tapi disebut nakala maknanya menghalang. Jadi siksaan dinamakan sedemikian kerana diharapkan dapat menghalang pelaku kejahatan di dunia untuk mengulangi perbuatan jahatnya itu. Maknanya kalau sebut nakala maknanya halang. Jadi kalau orang dah baca ayat ini, dia rasa takut dan bimbang untuk mengulangi lagi maksiat yang pernah dilakukan, dia bertaubat kepada Allah SWT. Sedangkan kalau kat akhirat nanti, siksaan tersebut menghalang orang yang diseksa untuk bebas masuk ke dalam syurga atau bebas terlepas daripada hukuman tersebut. Jangan disangkakan Allah SWT tidak bertindak. Ke akhirat besok tidak tempat untuk dia melepaskan diri. Jadi ini maksud anka'ala, benda yang akan menghalang mereka daripada lepas, bebas. Kalau kat dunia ni melakukan kesilapan, kejahatan tu masuk penjara, tiba-tiba dapat pengampunan. Nampak tak? Tapi kat akhirat tiada ruang untukmu, wahai saudara. Kamu dah melakukan perkara ni, kamu tanggung sendiri. Ia akan menghalang kamu daripada bebas. Tak ada siapa pun dapat melepaskan kamu. Bukan cerita macam penjaga kat dunia, tuan-tuan, tebuk-tebuk dengan ketidakcekapan warga yang menjaga boleh melepaskan diri. Tapi kat akhirat tidak ada, tuan-tuan. Tidak boleh sama sekali. Tak ada peluang, nak lari mana. Jahima, jahima ni datang perkataan juhma. Juhma berarti nyala api yang berkobar-kobar. Jadi jahim ni makna api neraka yang berkobar-kobar. Ada juga di kalangan para ulama tafsir mengatakan makna jahima ni api di atas api, makna api yang sangat besar. Ghussah, ghussah ni maknanya satu benda yang melekat dekat kerongkong, tak dapat nak ditelan. Nak dikeluarkan tak boleh, nak telan pun tak boleh. Ini pernah kita bincangkan dalam surah As-Saffat yang lalu. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian datang ayat yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanat jibalu kathiban mahila. Pada hari itu bumi dan gunung ganang bergoncang dan jadilah gunung ganang seperti tumbukan pasir berterbangan. Ayat yang lalu menggambarkan beberapa bentuk penyiksaan terhadap penderaka. Ayat ini menjelaskan pula tentang bila siksaan itu akan terlaksana.
Jadi Allah berfirman kat sini, seksa yang diancamkan kepada kamu pasti akan terjadi pada hari ketika bumi dan gunung ganang bergoncang dengan sangat keras. Dan jadilah pada hari itu bumi ini mendatar dan gunung ganang itu macam tumpukan pasir yang berterbangan. Muslim-muslimat ini mulia sekalian, insya-Allah kita akan lanjutkan lagi pada kuliah akan datang ayat ini. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.